Mohon perhatian, program kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Bagi memastikan majlis kita berjalan dengan lancar, hadirin diingatkan untuk memastikan atau meletakkan mikrofon anda dalam pengatur caraan senyap. Kerjasama daripada para hadirin amatlah dihargai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UPSI Universiti Nombor 1 Pendidikan. Selamat datang ke webinar yang bertajuk Apa itu Blended Learning. Yang berusaha Dr. Ida Putri binti Mahasan, pensyarah dan penyelaras seminar refleksi. Yang dihormati pengarah program dan pembicara sebutan kita, Nur Imani Ayuni binti Ramli, guru di SMK Seri Pengkalan Alor Gajah Melaka, dan juga Encik Amir Sharifuddin bin Baharudin, guru di SMK Sultan Ahmad, Kuala Terengganu merangkap pembicara jemputan kita pada hari ini. Sayang kumbang mencari makan, dermang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama menyertai program pada hari ini. Untuk makluman hadirin, program kita pada hari ini adalah di bawah anjuran pelajar ijazah sarjana muda pendidikan seni khusus seminar refleksi KPR 3012 Jabatan Seni dan Reka Bentuk Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kalau pergi kampung keramat, jangan lupa membeli tongkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Hadirin sekalian, bagi memohon rahmat dan juga keberkatan, marilah kita bersama-sama menadah tangan memanjatkan doa kehadrat ilahi agar program ini diredoi dan sentiasa berada di bawah naungan kasihnya. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa. Manakala bagi yang bukan beragama Islam, boleh berdoa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Dengan sukacitanya, majlis mempersilakan saudara Muhammad Ashraf bin Ahmad untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini dapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Ashraf bin Ahmad di atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum kita ke topik yang ingin dikongsikan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita iaitu Negaraku dan lagu Ibu Kandung Suluh Budiman. Diharap para hadirin mohon bersedia.
Seterusnya, saya menjemput pengarah program kita, Muhammad Kushari bin Abdul Rashid, untuk memberi kata-kata sebelum kita memulakan program kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Perak Manjaya. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah kerana memberi kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul pada hari ini yang damai ini bagi menjayakan program yang bertajuk apa itu blended learning. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Majlis ini tidak akan dapat direalisasikan jika tiada sokongan daripada mereka yang sudi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Hadirin yang dihormati sekalian, tujuan saya mengadakan program ini bertujuan untuk memberi sedikit ilmu berkenaan dengan blended learning. Blended learning ini bagi pendapat saya
sangat penting dengan situasi sekarang, di mana kita boleh lihat dengan kes COVID-19 yang tidak turun, yang kita lihat semakin meningkat dan semakin berleluasa di globalisasi ini. Oleh itu, dengan adanya program ini yang blended learning ini sangat penting dan dapat membantu pada waktu kini. Akhir kata, saya juga ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada tetamu yang sudi hadir dan meluangkan masa untuk menghadiri program yang bertajuk Apa Itu Blended Learning. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama dan keprihatinan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Itulah serba sedikit kata-kata daripada pengarah program kita. Kini, tibalah masa yang dinanti-nantikan, kami telah membawakan dua pembicara yang hebat untuk membuat perkongsian mengenai topik kita pada hari ini. Topik yang diangkat pada hari ini adalah apa itu blended learning. Tapi seperti biasalah, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita melangkah jauh, inilah kita mengenali terlebih dahulu pembicara kita pada hari ini. Jadi sebelum itu, saya akan menceritakan serba sedikit latar belakang mengenai pembicara jemputan kita iaitu Cikgu Nur Imani Ayuni binti Ramli. Sebelum ini beliau mendapat ijazah sarjana muda seni halus dari Universiti Teknologi Mara pada tahun 2003 dan ijazah sarjana muda dengan kepujian seni halus dari Universiti Teknologi Mara pada tahun 2004. Anugerah Penelitian Terbaik 2011 bidang kemanusiaan Penitia Pendidikan Seni Visual 100% pada tahun 2012 dan juga Anugerah Guru Kreatif dan Inovatif 2015. Itulah serba sedikit latar belakang mengenai pembicara kita. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Cikgu Nur Imani Ayuni binti Ramli untuk kongsikan serba sedikit latar belakang mengenai beliau dan seterusnya membuat perkongsian mengenai tajuk kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator iaitu Saudara Alif Hadi dan juga Saudari Zulaika Anisa. Juga terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada pengarah program iaitu Saudara Kushairi kerana sudi menjemput saya sebagai panel pada hari ini. Okey, Saudara Kushairi ini merupakan anak murid saya pada tingkatan 6 dulu. Terima kasih Kushairi kerana masih ingat cikgu. Dan hari ini, baiklah mahasiswa yang cemerlang sekalian, so kita telah tahu apa itu tajuk kita iaitu blended learning, tetapi kita tak tahu apa kupasan tentang makna blended learning itu tersendiri. Okey, so hari ini saya akan kupas apa itu blended learning dalam mata pelajaran PSV. Sebelum kita kenali dalam mata pelajaran PSV apa kata, kita tahu dulu definisi blended learning iaitu pembelajaran teradun. Okey, kalau mengikut definisi yang formal, blended itu tersendiri membawa maksud campuran ataupun teradun. Okey, gabungan daripada tidak kira mixture daripada perkara-perkara ataupun teknologi-teknologi itu tersendiri. Learning seperti yang kita tahu, learning itu membawa maksud pengajaran dan juga pembelajaran lah yang terdapat dalam dua pihak iaitu pelajar dan juga guru.
Okey, untuk pembelajaran teradun iaitu blended learning, dia merangkumi dua perkara iaitu pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi modul pengajaran di mana blended learning ini tidak mengubah sesuatu skema yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Okey, seperti yang kita tahu, jika kita pergi ke sekolah, terdapat rule-rule yang tertentu dalam sebuah sekolah seperti skema-skema yang telah ditetapkan dan juga telah dipersetujui oleh guru-guru dan juga Kementerian Pelajaran. Jadi blended learning ini tersendiri tidak akan mengubah langsung modul yang telah pun dirancang dari awal tahun hingga ke akhir tahun. Okey, itu yang kita belajar waktu di universiti dulu kan, akan merancang dahulu bagaimana perkembangan pembelajaran yang akan dilangsungkan. Okey, pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi modul ni bermaksud modul yang disiapkan dari awal tahun, namun apabila kita memasukkan kaedah pembelajaran blended learning, ia tidak akan mengubah tidak kira sama ada beberapa persen ataupun tidak akan mengubahlah, sebab seperti yang kita tahu blended learning ini hanyalah bantuan pengajaran untuk kita mencampurkan teknologi-teknologi terkini, aplikasi-aplikasi terkini. Okey, yang seterusnya dari si blended learning dalam amalan pelajar itu tersendiri. Seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar kini telah pun mencapai generasi yang amat boleh dikatakan maju. So masing-masing dah ada perkembangan dan pendalaman dalam diri sendiri. Maksudnya pelajar itu sendiri dah trending. Dah ada yang pelbagai, maksudnya dah ada yang memiliki pelbagai cara, pelbagai style. Kita dah tak boleh ikut amalan pelajar pada tahun 1998. Of course lah berbeza. Okey? Kalau nak ikutkan, pembelajaran kini dah semakin maju dan semakin tidak mengikut skema-skema dahulu. Seperti sekarang musim COVID, kita tahu banyak pembelajaran mengikut online kan, melalui Webex, melalui Google Classroom dan sebagainya. Jadi itu adalah blended learning yang kita kena tahu. The simplest, itu adalah blended learning yang paling simple lah, yang pernah yang sekarang pelajar tengah mengadaptasikan diri mereka kan. Okey, amalan pelajar ni untuk pembaharuan lah bagi mereka. Jika kita masih mengajar seperti masa-masa dahulu, pelajar pun akan bosan. Of course lah. Sedangkan kita sendiri pun akan bosan walaupun cikgu dah mencapai usia 30-an sekalipun. Cikgu rasa pembelajaran yang kini patut kita semakin moden kan, supaya pelajar-pelajar ni tidak akan cepat hilang fokus dalam kelas kan. Okey, selain itu amalan pelajar untuk memotivasikan mereka. Memotivasikan mereka seperti kita nak mereka lebih tahu. Slide atas lagi, tak habis lagi. Okey, tak apa. Untuk memotivasikan mereka, untuk mereka lebih tahu bahawasanya belajar ini perkara yang seronok. Betul ke tidak? Okey. Belajar, kita nak belajar dan kita perlu belajar dengan situasi yang seronok. Kalau stres, mungkin pembelajaran kita tu tak akan tercapai lah. Okey. Pelajar dengar tapi tak fokus. Okey, perkara yang tak baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk pelajar. Kita sebagai mahasiswa yang ambil pendidikan sepatutnya tahu apa cara dan bagaimana cara untuk buat pelajar-pelajar kita semakin seronok, semakin termotivasi. Okey, biar masuk kelas tu rasa macam wow, sukanya belajar dengan cikgu macam tu. Okey, kita jangan duduk di tokok yang lama. Jangan tetapkan diri tu macam oh tak apa, macam ni cikgu aku ajar dulu. Masa tu dah zaman 1990-an. Oh macam ni cikgu ajar, masih di dalam kelas, masih bosan, masih tak ada teknologi yang baharu dan sebagainya. Okey, boleh ke next slide. Jadi kita akan masuk kenapa blended learning.
Kenapa perlu blended learning? Kenapa adanya blended learning ni? Okey, yang pertama untuk kenali pelbagai jenis konten pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang cikgu telah terangkan tadi, untuk kenali kepelbagaian jenis konten. Blended learning ini tidak terhad sama ada kita menggunakan teknologi terkini ataupun teknologi lama. Maksudnya kita boleh mixkan. Lama lagi blended kan, campuran. So kita boleh campurkan. Okey, melalui campuran ni akan terhasillah blended learning. Okey, cikgu bagi contoh lah. Misalnya sekarang musim COVID, pembelajaran melalui Webex. Tetapi penghantaran kerja ada juga yang melalui post by hand, maksudnya hantar melalui post, betul tak? Itu post tu cara lama. Sedangkan boleh je kita hantar email ke kan, tapi ada lagi lecturer ataupun cikgu yang masih nak untuk kita hantar melalui post sebab mereka nak terima benda tu dengan fizikal, maksudnya kat tangan sendiri. Okay, so itu adalah gabungan daripada teknologi dan juga cara baharu serta cara lama. Okay, bagi cikgu blended learning ni sesuai lah untuk kita sebagai mengikut situasi dan juga sebagai murid pelajar yang telah mencapai trend 2022 dah sekarang kan. Okay, bak kata menteri kita lah nak mencapai wawasan 2020 katanya ada kereta terbang. Okay, yang kita percaya ada kereta terbang dan sebagainya, tapi sekarang bukan kepercayaan tu yang kita perlu percaya, tapi kita yang perlu hasilkan benda tu. Maksudnya kita yang perlu memotivasikan diri kita untuk menghasilkan sesuatu seperti cakap 2020 nak ada kereta terbang. Kenapa bukan kita yang hasilkan? Betul tak? Okey. Seterusnya ialah potensi kemajuan individu. Okey, blended learning ni dia macam yang cikgu bagi tahu tadi, dia menggabungkan kepelbagaian kaedah dan juga cara untuk kita belajar. Maksudnya potensi yang kita boleh tonjolkan kepada orang. Dahulu kita tak kenal apa itu Webex. Okey? Cikgu percaya ramai yang tak tahu apa itu Webex dahulunya. Okey, sebab first kita akan kenal iaitu Google Meet. Yang awal tu Google Meet kan, tu pun masih ada tercari-cari macam mana nak tukar background, macam mana nak buat slide, nak bentangkan slide. Okay. So bila dah ada kemampuan untuk mengetahui aplikasi-aplikasi yang lain seperti Webex, okay, kita macam tertanya-tanya apa Webex ni? Webex ni pakai banyak data, macam-macam lagi. So potensi kemajuan individu tu terselah kat situ. Kita semakin tahu dan semakin dapat ilmu yang baharu, potensi yang baharu. Maksudnya pelajar-pelajar sekalian, mahasiswa-mahasiswa yang cemerlang sekalian, kita kalau kawan-kawan awak tanya macam cakap dengan kawan-kawan, kawan cakap kita akan buat kelas Google Classroom sekejap lagi. So yang lagi seorang cakap Webex. Yang tak tahu tu kita boleh bagi tahu. Itu menunjukkan potensi kita dah maju ke hadapan berbanding dengan rakan-rakan. Okey, saya percaya pelajar-pelajar ataupun mahasiswa sekarang pun memang suka menonjolkan diri ke hadapan untuk menunjukkan kita ni cemerlang dan juga kita ni pelajar yang terbilang lah. Okey, yang nak kejar markah ke apa kan, bolehlah untuk ambil hati pensyarah ke kan. So kita boleh tahu banyak. Tak semestinya aplikasi-aplikasi pengajaran seperti Webex ataupun Google Meet. Kita juga boleh tahu apakah aplikasi yang digunakan untuk membuat tugasan seperti selalunya yang kita buat slide ke kan. Macam-macam lah. Slide PowerPoint tu dah biasa dah. Daripada zaman cikgu belajar dulu pun dah ada PowerPoint tu. Jadi kita kena gali tempat baharu ataupun cara yang baharu. Okey, yang seterusnya kenapa blended learning itu diwujudkan? Untuk meningkatkan kemampuan dirilah yang tertentunya. Okey, kemampuan kita dalam mengenali teknologi, kemampuan kita dalam mengetahui cara dan cara untuk mengajar dan juga menerima pembelajaran. Okey. Boleh ke slide seterusnya? Okey, sekarang kita fokus kepada
elemen dalam blended learning. Okey, cikgu keluarkan 3 ciri elemen utama. Yang lain banyak lagi tapi yang ini adalah main fokus orang cakap. Adalah elemen yang utama sekali. Iaitu kita boleh tengok elemen yang pertama mesti ada peserta. Peserta ini tidak terhad, maksudnya daripada kalangan guru, daripada kalangan mahasiswa, murid-murid sekolah kan, kita ada peserta. Untuk belajar ataupun untuk mengajar, kita mesti memerlukan dua hala kan. Of course lah, takkanlah cikgu nak cakap seorang-seorang dekat depan kan. So kita mesti ada peserta yang ada perkongsian dua hala. Maksudnya ada guru dan juga ada murid. Okey, dan seterusnya ialah teknologi. Teknologi ini maksudnya penggunaan teknologi dari segi apa? Kita guna laptop, guna tab dan handphone pun dah banyak aplikasi-aplikasi yang diperkenalkan kan dan sesuai untuk pengajaran juga. Tak semestinya pakai laptop, kita boleh buka Webex dan juga Google Meet. Pakai telefon pun dah boleh dah sekarang. Okey, saya percaya jam pun dah boleh sekarang kan. Macam jam Apple ke kan. So dah banyak aplikasi ataupun teknologi yang telah pun maju ke hadapan yang dicipta oleh engineer luar negara. Kita pun dah dapat tengok macam-macam sekarang. Jadi tak terhad lah. Sedangkan jaringan internet pun rasanya ada yang mencapai dengan baik lah. Okay, jadi kita bercakap ni dari segi lingkungan orang yang memiliki kemudahan ataupun pelajar dalam bandar. Jika ditanya untuk pelajar di luar bandar macam mana kan, yang mereka kan susah. Ada yang umur 17 tahun masih tak pakai telefon kan. Tapi kita dekat bandar ni biasa kita tahu semua dah pakai telefon. Dah form 1 pun dah ada yang pakai telefon kan. Jadi untuk pelajar yang luar bandar, blended learning ini boleh digabungkan melalui pembelajaran yang menggunakan teknologi kecil seperti guru membentang slide kat hadapan ke kan, membentang slide melalui laptop kepada murid-murid, semua murid boleh tengok. Maksudnya blended penggabungan pembelajaran secara tradisional dan juga keadaan baru. Okey, yang seterusnya kita mesti ada konten lah. Konten ni di mana apa yang kita akan ajar, apa yang kita akan memberi tunjuk ajar dan juga menerima untuk feedback daripada pelajar kita lah. Macam kita nak ajar untuk mereka dapat apa pengisian. Itu semua cikgu-cikgu sendiri dah ada masing-masing punya apa orang cakap tujuan ataupun objektif lah apabila kita membuat pengajaran kan. So memang penting untuk diri kita dan juga untuk murid-murid menerima apa itu konten yang telah kita sampaikan. Okey, konten-konten yang kita buat tu mestilah termaktublah dengan skema sekolah dan juga rule-rule yang telah pun ditetapkan. Jangan sebab kita ambil blended learning kita ubah pula apa konten yang kita nak ajar tu kan, tak mencapai. Okey, boleh ke slide seterusnya? Okey, sekarang cikgu nak terangkan blended learning dalam seni visual pula. Okey, blended learning dalam seni visual ni banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang baharu telah pun yang kita tahu. Tak kira lah sama ada aplikasi itu untuk membuat video, untuk membuat lukisan, digital art dan macam-macam lagi. So masing-masing dah ada kemahiran. Masing-masing pun dah dapat tahu apa cara dan juga bagaimana cara menggunakan aplikasi kan. So bagi cikgu tak ada istilah kata tak pandai dalam untuk kita belajar. Tak pandai dan kita perlu belajarlah untuk pandai kan. So yang sebenarnya istilah yang sebetulnya ialah malas je. Kalau nak belajar tu, niat nak belajar rajin, tak akan ada istilah tak pandai tu. Okey. Okey, kita tengok kepada teknologi dahulu. Kalau zaman cikgu dahulu dalam bidang, tak kira lah bidang seni visual ke, tak ada kemudahan internet, susah untuk mencari sesuatu bahan, sesuatu
idea. Sekarang dah macam-macam ada kan dalam internet, kita boleh tengok melalui Pinterest ada kan. So kat situ banyak gambar, banyak idea-idea yang terbaru, banyak idea-idea yang sentiasa bertukar-tukar. Akan masuk yang baru dan baru-baru. Tak pernah, maksudnya tak miss lah update, sentiasa update. Okay. Kalau kita tengok pula dari segi peranti pula, sekarang pun dah banyak macam cikgu cakap tadi lah. Telefon, jam, dah macam-macam dah boleh. Jam tu kadang-kadang mahasiswa sekalian bawa masuk dewan exam kan. Dah boleh bawa masuk dewan exam, dah boleh tiru dah jam tu. Dah boleh buka file dan sebagainya dah. Okay. Kalau dahulu, kalau kini ialah aplikasi yang terlalu banyak dan juga kita pun dah terlalu banyak cara untuk belajar, terlalu banyak cara untuk menggabungkan pengajaran kita. Okey. Seterusnya, maaf cikgu banyak cakap sikit hari ni sebab blended learning ni perkara yang baru, masih lagi orang cakap hangat-hangat lagi. Orang tak tahu macam mana lagi kaedah dan penggunaannya kan. So bagi cikgu blended learning ni penting lah untuk kita fahami konsep dan juga cara menggunakannya. Tak kira lah kaedah kita tu nak secara direct ataupun secara, maksudnya ada perkembangan pelajaran secara dua hala ataupun tidak. Tapi blended learning ni bagi cikgu satu pengajaran yang penting dan juga pengajaran yang mudah. Memudahkan urusan, tidak kira lah sama ada untuk kita ajar anak murid kita ataupun untuk anak murid kita menerima pengajaran daripada kita. Okay. So untuk macam cikgu bagi kata-kata penutup lah sikit. Belajar ni kita tak perlu nak push hard pun, tak perlu nak maksudnya tekankan sangat pun. Kita sekadar mengikut haluan yang telah pun ditetapkan. Namun segala ketentuan ataupun takdir yang kita dah dipersiapkan tu adalah cara kita menampilkan diri sebagai, maksudnya menampilkan usaha. Sebagaimana usaha kita, begitulah takdir kita akan bergerak. Okey, jadi kalau kita berusaha untuk mengenali apa itu teknologi-teknologi baru, apa itu cara-cara dan kaedah baru, of course lah hasil yang kita dapat pun akan baik dan akan baguslah di masa hadapan. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Imani Ayuni binti Ramli atas perkongsian beliau tentang apa itu blended learning. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, program akan diteruskan dengan panel kedua. Nama diberi ialah Amir Sharifuddin bin Baharudin, merupakan guru di SMK Sultan Ahmad Kuala Terengganu. Sebelum ini, beliau pernah bertugas di SMK Dato' Harun, Tanjung Karang, Selangor pada tahun 2010 hingga 2012. Beliau mendapat Diploma Art dan Design di UiTM Seri Iskandar Perak pada tahun 2005. Beliau juga memperolehi ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni Komunikasi Visual di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2009 dan ijazah Sarjana Pendidikan Seni di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2020. Itulah serba sedikit latar belakang mengenai pembicara kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Cikgu Amir Sharifuddin bin Baharudin untuk kongsikan serba sedikit latar belakang mengenai beliau dan seterusnya membuat perkongsian mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu blended learning. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis Tu Zulaika Anissa. Sedap suara. Okey, sebelum cikgu nak pergi kepada apa itu blended learning dalam pendidikan seni visual, cikgu nak sentuh sedikit tentang setiap guru mestilah mengesuai kurikulum
DSKP, itu DSKP dan juga buku teks tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Okey, setiap guru juga perlu memahami kemahiran abad ke-21. Seandainya kedua-dua ini tak ada, blended learning yang diusahakan oleh guru tersebut mungkin tidak tercapai. Okey, cikgu nak sentuh hal yang kedua, iaitu cabaran guru pada hari ini pada pandemik COVID-19 ini. Okey, yang pertama, latihan. Macam mana seorang guru tersebut ingin menyediakan latihan pada blended learning, iaitu kelas secara online. Okey, yang kedua, penguasaan kurikulum. Yang ketiga, kesediaan guru dalam mempelbagai teknik pengajaran, iaitu kreatif dan kritis. Okey, guru perlulah mempelbagaikan gaya PDP. Itu jangan guna teknik yang lama, iaitu buat latihan, mengajar, buat latihan, mengajar. Okey. Yang keempat, pemilihan sekolah untuk kolaboratif. Okey, contohnya nak dekat SPM, klinik pendidikan seni visual diadakan untuk ceramah, untuk meningkatkan grade mata pelajaran, grade untuk setiap pelajar. Okey, cikgu tersebut perlu tahu apa masalah yang dihadapi oleh pelajar. Okey, sesuai tak? Contohnya sekolah cikgu, sekolah Sultan Ahmad, cikgu nak kolaboratif dengan sekolah Zainab di Kota Baru. Okey, penceramah guru tersebut hanya mengajar persepsi. Padahal murid cikgu, sekolah cikgu, dia kurang bahagian apresiasi. Okey, di situ tidak sesuai dengan adanya penceramah tersebut. Okey. Yang kelima, bahan PDP. Yang terakhir, kemiskinan dan pengalaman. Bagi cikgu, tua ataupun tidak, seorang guru tersebut tidak kisah, kerana kalau dia usaha, pengalaman dia banyak. Okey. Topik yang kedua, cikgu nak masuk kepada jenis-jenis blended learning. Yang pertama, rotation model. Yang kedua, blended MOOC. Yang ketiga, project based learning model. Yang keempat, inside out learning material. Yang kelima, flex learning model. Yang keenam, flipped classroom model. Yang ketujuh, face to face model. Manakala yang ke-8, supplemental blended learning. Yang terakhir iaitu enriched visual learning model. Okey, apa itu rotation model? Rotation model adalah station tertentu. Okey, maksudnya dalam satu kelas tersebut ada 4 bahagian. Bahagian pertama, persepsi seni. Bahagian kedua, apresiasi. Bahagian ketiga, ekspresi. Dan juga bahagian keempat, apresiasi. Maksudnya, dalam setiap kelas tersebut mempunyai bahagian-bahagian tertentu bagi pelajar melakukan. Okey. Yang kedua, blended MOOC. Okey, blended MOOC ni dia lebih kepada webinar, seminar dan juga art talk. Okey, untuk melihat keberkesanan webinar atau dengan penceramah tadi, selepas sahaja webinar dilakukan, guru tersebut perlulah melakukan forum ke, refleksi ke, ataupun video ulasan tentang webinar yang dilakukan. Okey, yang ketiga, project based learning model. Yang keempat, inside out learning model, pengajaran luar dan dalam bilik belajar. Maknanya, selepas sahaja inside kelas, aktiviti yang dilakukan pada murid berlaku di luar kelas. Okey. Nombor 5, flex learning model, iaitu murid-murid bebas melakukan aktiviti online. Yang ke-6, flipped. Okey, cikgu nak masuk kepada definisi blended learning. Okey, definisi yang pertama iaitu sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan pelbagai cara penyampaian, model pengajaran dan gaya pembelajaran. Okey, sebagai contoh,
guru boleh mempelbagaikan gaya pengajaran dengan menggunakan beberapa kaedah seperti menayangkan video, aktiviti lain seperti Kahoot, Bluecat dan sebagainya dengan menarik minat pelajar tersebut. Okey, yang poin kedua, gabungan cara penyampaian tradisional dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, poin yang kedua ni sama seperti poin yang pertama, iaitu ICT dalam PDP, iaitu menggunakan PowerPoint, Kahoot dan Bluecat. Manakala poin ketiga, ia memperkenalkan berbagai pilihan media komunikasi antara pendidik dan pelajar. Okey, sejak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia ni, para guru mula mencari dan meneroka idea baru untuk mempelbagaikan gaya pengajaran untuk menyesuaikan dengan subjek seni visual. Okey, terdapat ramai guru seni visual yang menggunakan beberapa device bagi tujuan pengajaran. Contohnya dalam satu kelas tersebut, cikgu menggunakan 3 ataupun 2 device bagi meningkatkan kualiti pemahaman murid. Satu device untuk rekod, satu device untuk kamera dan juga satu lagi device untuk menontonkan dan menayangkan cara demonstrasi bagi menghasilkan karya. Okey, boleh next. Okey, kelebihan blended learning, flexibility tempat dan masa dalam penyampaian pembelajaran. Okey, maknanya cikgu mempunyai kelebihan di sini. Seandainya kelas pada minggu ini tajuk acah. Okey, cikgu tersebut boleh pergi dekat mana-mana galeri dan mengambil gambar ataupun buka kamera, tunjuk kepada pelajar, okey, ini acah. Dan boleh describe tentang acah tersebut. Okey, di situ kelebihan pada guru. Okey, yang kedua, pembelajaran ini boleh dilakukan secara bersendirian dan berkumpulan serta saling melengkapi. Okey, yang ketiga, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kebolehcapaian untuk pelajar mengakses dan bahan dan maklumat. Okey. Dekat internet, dekat Facebook, dekat Pinterest, dekat IG, Facebook, banyak bahan-bahan seni visual yang terdapat pada aplikasi tersebut. Okey, terutamanya dekat IG. Dekat IG, banyak artis-artis yang menghasilkan karya di-upload dalam IG tersebut. Okey, meningkatkan kemahiran ICT para pelajar. Okey, melalui tugasan yang dihasilkan yang oleh guru, para pelajar boleh meningkatkan kemahiran ICT. Contohnya menggunakan Canva, menggunakan aplikasi PixArt, Snapseed. Sebelum waktu blended learning ni, pelajar tak tahu pun apa benda itu yang Canva, apa benda itu PixArt, apa itu Pinterest. Okey. Dengan adanya blended learning, tugasan yang diberi oleh guru boleh meningkatkan kemahiran ICT para pelajar. Okey, next. Okey, yang ni merupakan aplikasi yang boleh digunakan oleh para guru dan pelajar bagi menghasilkan satu karya dan menyiapkan satu tugasan. Okey, yang pertama, Google Drawing. Okey, Google Drawing ni dia tak perlu download, just search dekat Google Drawing dan dia tidak ada alasan untuk okey, cikgu karya saya hilang sebab line terputus. Okey, maknanya Google Drawing ni dia auto save. Satu pergerakan yang kita buat dekat Google Drawing, dia auto save. Manakala yang kedua, PixArt. Okey, PixArt ni boleh digunakan pada subjek ataupun pada tajuk tipografi, itu seni grafik tipografi. Merupakan subjek tingkatan 3 bab 10, okey. Dekat dalam PixArt ni terdapat pelbagai font dalam tu. Okey, nak form yang seram, kita boleh guna yang berangkai-rangkai tu. Manakala yang formal, kita boleh guna macam Times New Roman. Okey, yang ketiga, aplikasi Snapseed. Okey, Snapseed ni juga free. Dekat Android ada, dekat tak salah dekat
iPhone pun ada. Okey, Snapseed dan boleh digunakan pada tajuk seni foto, itu bab 11 tingkatan 2. Manakala bab 11 tingkatan 3 pun ada juga benda ni. Okey, tajuk ni boleh digunakan pada tajuk seni foto, kamera dan peranti. Dalam Snapseed ni kita boleh edit gambar daripada gelap hingga ke paling cerah. Okey. Konsep kita boleh guna juga. Dalam tu dia dah sediakan template konsep-konsep yang perlu yang ada dalam tu. Okey, virtual gallery walk. Seandainya pelajar telah menghasilkan tugasan dan nak guru tersebut mahu melakukan apresiasi, okey, virtual gallery walk ni sangat sesuai kerana dalam tu setiap guru boleh letak karya pelajar dan para semua murid boleh akses. Okeynya maknanya dalam tu seakan-akan pelajar berjalan dalam galeri yang betul. Dia boleh tengok satu karya ke satu karya dengan ada penjelasan dia kat tepi. Okey, next. Okey, aplikasi yang lain iaitu Planner 5D, Designverse, Read Hashtag. Okey, Planner 5D ni bagi tajuk bab 6, tak silap tingkatan 2, tak silap saya tingkatan 2. Okey, dalam ni terdapat banyak perabot yang pelajar boleh tiru. Boleh memahami konsep yang ada dalam perabot tu. Okey, dalam Designverse ni juga pelajar boleh lukis pelan dan juga lukisan perspektif. Okey, dalam Planner 5D ni juga pelajar boleh memahami itu skala dan cara ukuran bagi pelan. Okey, aplikasi yang terakhir itu Read Hashtag. Read Hashtag ni seandainya pelajar mahu belajar lukis portrait, yang ni cara terbaik untuk letak komposisi mata, hidung dan juga mulut. Dia senang saja bagi Read Hashtag ni. Pelajar just upload dan dia akan auto ada line. Okey, boleh setting berapa line nak letakkan dalam tersebut. Okey, dan Read Hashtag ni juga dia mementingkan kadar banding. Kiranya tak guna Read Hashtag, okey, kadar banding dia akan salah. Manakala mulut akan bengkok, sengit, mulut akan kecil. Kalau guna Read Hashtag ni dia akan tepat. Okey, yang di sini ada apa-apa soalan tak? Setakat ni tak ada apa-apa lagi cikgu, semua jelas. Semua jelas kan? Okey, bagi topik yang seterusnya, cikgu nak masuk kepada kemahiran abad ke-21. Okey. Okey, setiap cikgu perlu mementingkan kepada murid iaitu yang pertama budaya tahan. Yang kedua, mahir berkomunikasi, iaitu komunikasi dua hal sangat penting dalam setiap kelas. Okey, yang ketiga pemikir. Okey, pemikir ni setiap guru perlu menghasilkan cara dan tugasan yang murid boleh berfikir cara menghasilkan dan menyiapkan tugasan tersebut. Okey, manakala yang keempat, kerja sepasukan. Setiap tugasan perlu berpasukan dan perlu kerjasama antara satu sama lain untuk menghasilkan karya yang berkualiti. Manakala yang kelima itu bersifat ingin tahu. Setiap tajuk sebelum cikgu mengajar, okey, seakan dalam diri pelajar tersebut, okey, apa yang tajuk yang cikgu mahu ajar ni? Okey, biar jadi macam tu. Okey, cikgu perlu mementingkan benda tu kepada setiap murid, okey? Okey, itu saja daripada saya.
blended learning merupakan blended learning merupakan apa tadi? Campuran pengejaran. Ini gabungan cara penyampaian tradisional dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Amir Sharifuddin bin Baharudin atas perkongsian beliau mengenai apa itu blended learning. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada sesi soal jawab. Kepada para hadirin yang mempunyai sebarang pertanyaan, boleh bertanyakan di ruangan chat yang telah disediakan ataupun membuka mikrofon anda dan bertanyakan soalan secara terus kepada Cikgu Amir Sharifuddin dan Cikgu Imani Ayuni. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan? Saya nak tanya soalan. Soalan saya kepada Cikgu Imani Ayuni. Okey, bagaimana cara memastikan pelajar mampu mengadaptasi dengan blended learning? Okey, terima kasih kepada saudari Syafina. Soalan tadi macam mana cara untuk pelajar kita tahu mampu mengadaptasi dengan blended learning atau tidak kan? Okey, yang terutamanya kita mesti memperkenalkan mereka dari satu step ke satu step lah. Dari awal hingga akhir. Maksudnya jangan terlalu secara mendadak. Okey, kita mesti memperkenalkan mereka, memberitahu mereka terlebih dahulu. Macam yang murid-murid cikgu alami musim COVID ni, mereka first time tahu apa itu Google Meet, apa itu Peace Art semua kan. Jadi awalnya cikgu akan buat satu pembentangan khas, cakap macam mana cara menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut lah, untuk mereka lebih tahu cara dan juga lebih tahu kaedah menggunakannya dengan lebih baik. Jadi kita mesti bagi ada step yang tertentu. Jangan terlalu push mereka. Itu saja. Terima kasih Cikgu Imani Ayuni atas jawapan yang ditanyakan oleh Syafina Musa tadi. Seterusnya ada soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sorry ya. Saya nak bertanya kepada Cikgu Nur Iman Ayuni satu soalan lah. Berdasarkan apa yang Cikgu beritahu tadi, kita dapat tahu banyak kebaikan mengenai blended learning lah. Tapi saya nak tahu kemungkinan ada ke keburukan melalui sistem baru ni. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Irfan kerana sudi bertanya pada malam ini. Jadi saudara Irfan bertanya tentang kemungkinan ada keburukan. Seperti yang Cikgu Amir telah terangkan tadi, kelebihan sahaja kan. Jadi bagi pendapat cikgu sendiri, semestinya setiap yang berkelebihan ada keburukannya tersendiri kan. Tak ada benda yang perfect, tak ada benda yang 100% baik dan tak ada benda yang 100% buruk. Bagi cikgu, keburukannya seperti yang cikgu beritahu, untuk murid di kawasan pendalaman, kemungkinan mereka mengalami kesukaran untuk memahami apakah konsep blended learning yang sebenar. Jadi kita sebagai tenaga pengajar ataupun yang bakal menjadi tenaga pengajar mesti mengetahui cara untuk mereka memahami konsep blended learning itu tersendiri. Seperti yang cikgu bagi tahu, kita mesti dengan usaha sendirilah, of course lah. Sekarang kita pun dah mencapai wawasan 2022 dah. Kita pun mesti belajar cara untuk mengambil hati anak murid. Macam mana untuk memperkenalkan mereka dengan teknologi terkini dan juga kaedah-kaedah yang terbaharu seperti blended learning. Itu saja. Terima kasih.
Terima kasih Cikgu Ayunia atas jawapannya tadi. Seterusnya ada lagi soalan ataupun saya nak tutup sesi soal jawab? Saya nak tanya satu soalan pada Cikgu Amir. Okay, soalan saya macam ni. Gaya dan kaedah yang perlu diterapkan oleh guru bagi meningkatkan kreativiti dalam diri murid. Okey, terima kasih Saudara Muhammad. Okey. Untuk meningkatkan apa tadi Muhammad? Gaya untuk meningkat gaya dan kaedah yang perlu diterapkan oleh guru bagi meningkatkan kreativiti dalam diri murid. Okey, faham. Masa okey, jawapan dia untuk bunyi macam ni. Untuk meningkatkan kreativiti murid. Okey. Setiap guru yang membahagikan tugasan kepada murid perlulah pelbagaikan metod dan kaedah penghantaran. Okey, contoh saya bagi kepada awak kelebihan blended learning. Okey, tak kisah dan saya beritahu saya tak kisah nak dalam bentuk apa, dalam bentuk hard copy, soft copy, dalam bentuk video dan juga dalam bentuk poster. Okey, kita tak perlu menghadkan apa yang pelajar tersebut ada dalam fikiran mereka. Okey, saya nak buat dan saya bagi tugasan tentang blended learning dan Cikgu Ayu cakap, okey, cikgu, saya nak hantar dalam bentuk video, boleh tak cikgu? Saya akan berlakon apa itu blended learning dan juga Ashraf bagi tahu. Okey. Cikgu, saya nak buat dalam bentuk poster, apa itu kelebihan blended learning dan juga keburukan blended learning. Okay, manakala Fina bagi tahu, dia cakap, cikgu, saya nak hantar dalam bentuk infografik cikgu. Boleh tak cikgu? Okey. Macam tu. Okey, faham tak? Saya jawab soalan tak Muhammad? Menjawab cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih di atas soalan-soalan itu tadi. Begitu banyak soalan yang telah ditujukan kepada pembicara jemputan kita. Ini bermakna para hadirin begitu fokus dan berminat akan tajuk yang dikongsikan pada hari ini. Diharapkan jawapan-jawapan yang telah diberikan tadi dapat menjawab setiap persoalan tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Amir Sharifuddin dan Cikgu Nur Imani Ayuni atas perkongsian yang menarik itu tadi. Hadirin sekalian, sekarang tibalah masanya untuk sesi bergambar. Hadirin diminta untuk bersedia dan membuka kamera masing-masing bagi sesi bergambar. SJK Teknikal bolehlah mengambil alih sesi ini. Okay, get ready Okay, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. Live. 1, 2, 3. Okey dah. Dengan berakhirnya sesi bergambar itu tadi, maka telah berakhirnya program kita pada hari ini. Puteri senandung ke Indragiri, diiring pergi berteman paduka. Andai dikandung umur didiri, dapat lagi bersumuka. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Amir Sharifuddin dan Cikgu Nur Imani Ayuni di atas kesudian beliau untuk memberikan tips dan perkongsian mengenai webinar kita pada hari ini yang bertajuk apa itu blended learning. Cukup banyak ilmu yang beliau telah curahkan kepada kita semua. Selain itu, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah dan para hadirin yang sertai program kita pada hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung program. Dengan itu, sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.